Dan kita bercerita pada malam ini berkenaan dengan satu dakwaan. Beberapa hari lepas sebenarnya dakwaan ini, bahawa ada satu rancangan yang telah dibuat oleh siapa? PN lah, senang cerita. Ramai yang tanya PN ke PN lah, siapa lagi siapa lagi nak ambil alih kerajaan kan? Nak ambil alih kerajaan ini. So macam mana cari semua jalan dia dah potong, dah sekat, kita dah sekat, dah potong ni. Saya bukan kata benda ni akan berjaya tuan-tuan, cuma kadang-kadang it's good for us to be cautious, supaya macam hari tu kan, dia orang kata nak buat gerakan baju hitam. Gerakan baju hitam kata nak 19 hari bulan tu kan, kita potong berjaya pintas, potong tang corner, kita buat gerakan baju kuning. So benda ni kita sentiasa aware, sebab pengajaran kita kena ambil pengajaran ni daripada 2020 dahulu. Kita dapat indikasi tu 2019 dah, kita dah dapat indikasi tu. Kita lawan Azmin seawal 2018, dan awal lagi daripada tu lagi orang tak percaya, kita cakap orang tak percaya, kita cakap orang tak percaya. Saya kata kalau saya salah, tak apalah, salah lah kan, tak ada memberatkan pun. Tapi kalau saya betul, ambil kau, dah betul. Habis nak kata macam mana? Bila saya kata dia betul, Habis nak kata macam mana? Kan? Kita kata banyak benda lah yang saya cakap berkenaan dengan politik ni, bukanlah semua. Ada di antara yang saya cakap tu betul. Dan bila saya cakap tu betul, jadi kita kena berhati-hatilah. Macam mana ni PMX kita ni? Apakah benar akan ada dakwaan bahawa beliau akan dijatuhkan? Okey. Ni saya sajalah tuan-tuan, saya tunjukkan apa kenyataan hari ini, berita hari ini. Dan tuan-tuan fikir sendiri, apa maksud daripada berita ni? Sekejap. Okey, Malaysia Kini hari ini 30 hari bulan 12, kes VLN, pendakwaan fail petition rayuan terhadap pembebasan Zahid. Ada yang kata tadi, cerita pasal Zahid kena bebas. Yang tu saya dah cerita lama dah. Kan? Nampak sangat tak tengok saya punya live kan? Pihak pendakwaan telah memfailkan petisyen rayuan untuk membatalkan pembebasan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah sistem visa asing VLN. Menurut laporan FMT memetik sumber, pendakwa raya memfailkan petisyen rayuan di Mahkamah Rayuan semalam. Notis rayuan itu difailkan pada 26 September lepas. Di bawah undang-undang, petisyen rayuan mengandungi alasan yang disenaraikan untuk menyokong kes perayu apabila perkara itu dibicarakan di Mahkamah Rayuan. Sumber itu juga memetik bahawa petisyen berkenaan memetik 15 alasan untuk membalikkan pembebasan pada kes akhir pendakwaan dan supaya Zahid diperintah membela diri daripada kes VLN. Rayuan pihak pendakwaan ditetapkan untuk pengurusan kes di Mahkamah Rayuan pada 10 Januari tahun hadapan. Pada 23 September, Mahkamah Tinggi Shah Alam ketika membuat keputusan berkata pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie dan 3 saksi utama mereka tidak boleh dipercayai. Okey, bagi siapa yang baru tengok live saya balik, saya cerita balik ni dia macam ni. Tapi sebelum saya cerita ni, Cik Dad Mahdi hari ni tulis, dia kata sedangkan artikel 33A 33 perkara perlembagaan 33 mengatakan yang di-Pertuan Agong pun kalau sekiranya ada tuduhan kepada beliau, maka hendaklah lucut beliau sebagai yang di-Pertuan Agong. Okey, number one Mahdi yang itu hanya untuk yang di-Pertuan Agong. Hanya untuk khas yang di-Pertuan Agong. Dia lucut jawatan yang di-Pertuan Agong, tetapi dia tak lucut jawatan sebagai Sultan. Kerana apa? Pending kepada investigation. Kenapa Agong? Kerana dia memegang hierarki paling tinggi. Okay? Yang itu lantikan tanpa pemilihan daripada rakyat. Itu lantikan daripada kerajaan. Maka kena tukar kepada Agong yang baru. So dia ada option Agong yang baru. So dan 33 ni khas untuk dia kata kalau Agong pun macam tu, maka yang paling bawah dia tak boleh apply macam tu. Tak boleh. Dia macam hadis jugalah. Dia ada hadis khas untuk Nabi. Contoh, Nabi terima wahyu. Kita tak boleh terima wahyu. Nabi boleh terima wahyu, sunnah lah tu. Aku pun boleh terima wahyu. Tak, itu khas untuk Nabi. Kan? Kita ni tak boleh. Okay? Kita tak boleh. Sama juga dalam kes tersebut. So, balik pada cerita ni. Cerita Zahid ni macam mana sebenarnya? Apa cerita dia? Dia ada dua kes besar. Satu VLN ni, visa ni, berkenaan dengan visa, rasuah. Satu lagi, akal budi. Akal budi tak habis lagi tuan-tuan. Akal budi sekarang ini tengah menunggu dia ditunda hari itu, akan dibawa pada bulan Januari, and hopefully pada Februari kita akan dapat keputusan. Januari atau Februari kita akan dapat keputusan. Dia sebab hari itu dia orang minta postpone tu because dia rayu balik, kemudian dia tolak balik rayuan, kemudian dia postpone balik. Okay, dia another case. Tapi yang ni, apa yang berlaku? VLN ni dia ada 40 pertuduhan. Daripada 40 pertuduhan tersebut, hakim mendapati, dan saya dah ada satu video menyebut tentang perkara ini, tentang 40 kes ni. Ada satu video khas, tengoklah tu YouTube saya, cari. Dan dalam
kes ini di mana apa yang berlaku, Zahid ni dia dituduh di bawah 40 pertuduhan. Setelah dituduh di bawah 40 pertuduhan, mahkamah mendapati dia tidak bersalah kerana 3 saksi utama tu tidak boleh dipercayai dan chain of event that leads to the act tu terputus. Chain of event, dia punya peristiwa tu tak nampak Zahid tu ambil duit. Dia kata saya letak duit tu dekat rumah Zahid. Apa bukti dia awak letak? Mungkin awak cakap je. Dia panjang cerita lah. Dalam video tu saya jelaskan. Sebab saya baca berdasarkan kenyataan hakim. Alright. So, apa yang berlaku sekarang ini, selepas didapati tidak bersalah, ini sebelum kerajaan terbentuk, pendakwa raya telah mengemukakan petisyen untuk nak merayu supaya kes ini dipanggil balik kepada pembelaan diri. Itu tak ada prima facie. Maksudnya, sekarang ni pendakwa raya pergi ke mahkamah rayuan, minta supaya mahkamah rayuan panggil balik mahkamah tinggi, panggil untuk prima facie. Panggil untuk membela diri. Bukan prima facie, panggil membela diri. Bukan bersalah. Dia yang kata tadi, bila Zahid, kalau lepas ni Zahid didapati bersalah. Bukan. Bukan tugas mahkamah rayuan mendapati Zahid bersalah atau tidak bersalah. Tugas mahkamah rayuan yang diminta oleh pendakwa raya ialah supaya mahkamah tinggi mahkamah tinggi telah terkhilaf, mengatakan tidak ada prima facie. Jadi sekarang ini mahkamah rayuan diminta supaya panggil mahkamah tinggi, panggil Zahid membela diri, habiskan kes. Itu rayuan dia. Ini bukan rayuan kepada kesalahan, ini rayuan kepada pembebasan prima facie. Faham? Itu kena faham. Terma-terma itu kena faham dahulu. So, kenapa benda ini signifikan dalam cerita yang awal tadi is? Now, ini saya kuatiri, tapi bukan saya doubt, bukan saya, yalah kita tak kenal kan, macam saya kata tadi kan, the least people that we can trust. Ada tak kemungkinan bahawa sebenarnya, tak ada kemungkinan, saya tahu tak ada, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagaimana janji beliau tidak akan campur tangan dalam urusan mahkamah. Betul? Pendakwaan itu dia baru hantar petition. Dia baru hantar petition, dia ada 14 hari untuk appeal, untuk hantar notice for appeal dipanggil. Boleh je dia tarik balik. Tapi tak tarik balik, so nampaknya diteruskan. So ada tak campur tangan? Saya percaya tak ada. Kes akal budi tak boleh campur tangan lah, sebab dah sampai peringkat akhir. Dia tak boleh campur tangan. Bersalah atau tidak bersalah, itu cerita lain. Now, boleh tak seorang Perdana Menteri campur tangan? Secara unconventionalnya dan secara undergroundnya dan secara sejarahnya boleh. Sebenarnya. So, macam mana? Dia macam-macam cara. Tapi nampak gayanya Perdana Menteri ni dia tak campur tangan lah. Tetapi siapa kata tidak ada jaminan? Saya bukan dakwa bahawa akan ada satu perjanjian. Kalau engkau didapati bersalah, hanya aku saja yang boleh membebaskan engkau. Perjanjian syaitan. Tapi dengan syarat. Syaratnya mudah. Sebab nampak gayanya Anwar Ibrahim tak akan bebaskan. Tapi kami boleh bebaskan. Sebab itu dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Aku berlindung daripada Rabb manusia. Ujungnya minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Jangan ingat yang pakai kopiah, pakai serban, pakai tudung labuh tu tak boleh jadi syaitan, teman. Pakaian tidak mencerminkan jiwa dan hati. Saya bukan menuduh semua yang pakai macam tu jahat, tak. Jangan salah faham pula. Tak. Tapi itu bukan jaminan kita boleh jadi baik. Pakaian hanya pakaian yang ada ni dalam ni. Dalam hati dan jiwa kita. Of course, cerminan kepada hati dan jiwa kita adalah perbuatan kita. Of course, saya tahu. Buah kepada hati dan jiwa dan iman kita adalah perbuatan kita. Tetapi kita kena ingat, yang paling dekat duduk dekat Mekah dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka duduk kat situ. Tapi mereka mati tidak beriman pada Rasulullah SAW. Mereka pakai serban, pakai kopiah, tak pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, duduk dengan Nabi, saudara Nabi, tapi mereka tidak beriman, tuan-tuan.